Kerana bila kita tak bertaubat, ibadat yang disertai tanpa taubat, buat ibadat tapi tak taubat, buat ibadat tapi tidak taubat. Yang pertama, ibadat itu semakin jauh dengan Allah, bukan dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab ibadat tanpa taubat. Kemudian ibadat tanpa taubat tadi bukan menambahkan kelazatan, kepayahan buat amal ibadat. Allah malahnya lah. Kalau dia buat pun duk tempel-tempel je. Ada arah lah. Kan orang kata aku tak mayang pula. Akak godak be. Akak je godak be. Lepas tu nak pergi ke perabi. Allah lambatnya tak imam. Allah panjang baca. Marah ke tak imam. Macam-macam lah yang berlaku. Jadi nak beritahu jawapan dia lah kerana dosa yang melingkari kehidupan seseorang tadi, banyak dosa. Maka dosa menegahkan daripada berjalan kepada ibadat, kepada taat kepada Allah. Jadi jawapan yang kita payah buat ibadat pada Allah, yang kurang ketaatan kepada Allah adalah disebabkan dosa. Tapi cuba kita jaga. Kita jaga mata kita. Asal tengok TV jadi. Bukan hak molek banyak, dak molek banyak. Jadi kita pun tinggal sikit. Lepas tu jadi kita jaga lidah kita, asal-asal cara kat orang sikit, jaga pula. Kemudian kita pun tinggal pula telinga jadilah dengar lagu-lagu yang melalaikan. Ubah dengar kat ngaji sikit, dengar ceramah, dengar ceramah. Lepas tu jadi tengok CD Hindustan, dengarlah CD ceramah pula. Dah ubah dah sikit. Lepas tu jadilah pergi kat pesta. Pergilah dekat masjid masjid, surau-surau pula buat amal ibadat. InsyaAllah bila kita buat perkara-perkara yang baik macam tu, sedikit sebanyak menguatkan kita buat amal ibadat. Yang jadi kuat ibadat kerana apa? Kerana kita tinggalkan maksiat. Tinggal maksiat. Dan nak tinggal maksiat macam mana? Yang pertama, kena banyak duduk dalam majlis ilmu. Yang dua, kena duduk dalam guru-guru yang ada barakah. Dan yang ketiga, kena berkawan dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ni perkara-perkara yang menyebabkan hati kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Taala, yang ni jadi payah taat kepada Allah Taala dan bersegera kepada khidmat akan dia. Dan bahawasanya berat dosa itu menegahkan ringan daripada kebajikan. Okey, baik. Maka dia kata yang sebab kita payah nak buat amal ibadat, payah nak berkhidmat pada Allah ataupun mengabdikan diri kepada Allah adalah disebabkan maksiat. Dan bahawasanya bahawasanya berat dosa itu menegahkan ringan dalam kebajikan. Yang jadi payah kita nak ringan buat amal ibadat adalah disebabkan berat dosa. Bila berat dosa, tubuh kita tak ringan buat amal ibadat. Maka menyebabkan kita jadi berat nak buat amal ibadat. Lebih-lebih lagi musim macam ni, Allah subuh payah nak bangun. Berapa payah. Dah tengah hujan-hujan sedap ni. Nak Allah. Kena pula orang bang hujan lebat pula. Allah. Kena pula atas zim pula. Sejuk lagi. Sejuk lagi. Baru nikah lagi berat. Yang ni nak bagi tahu masalah belaka. Masalah belaka. Maka tidak dapat orang yang ada hati dia bersih ataupun kurang dan meninggalkan maksiat akan meringankan dia buat amal ibadat kepada Allah. Walaupun dia ni letih setara mana pun, tapi boleh bangun pukul 3 pagi, boleh baca Quran tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab kurang dosa. Ataupun dengan arti kata dosa yang mereka lakukan tadi akhir sekali dia dihapuskan dengan memperbanyakkan taubat pada Allah. Ada seorang sahabat, dia pergi jumpa seorang orang puang. Kemudian dia pergi pegang tangan orang puang. Kalau dah silap ceritanya gitulah. Kemudian dia nyesal pula, bapa aku jadi gitu. Masa pegang tak mikir. Kemudian dia pergi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi SAW, Nabi tak layak dia. Kemudian masuk waktu sembahyang.
Bila masuk waktu semayang, Nabi pun semayang lah. Suruh dia semayang. Lepas suruh dia semayang, lepas semayang pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dah saya mana ni? Dah pegang orang ni ke mana? Nabi kata, tidakkah kamu semayang bersama saya? Dia kata, ya benar. Maka sesungguhnya, dengan sebab kamu semayang tadi, dihapuskan dosa kamu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hasanat. Hasanat ni kebaikan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kena banyak buat kebaikan, banyak-banyak. Bila kata banyak buat kebaikan, memanglah payah nak tinggal dosa ni, bukan senang. Apatah lagi dah biasa. Orang yang minum arak, Allah nak tinggal arak bukannya senang. Tapi sahabat Nabi ni, Sayyidina Umar Al-Khattab, ni antara orang yang kuat minum arak. Tetapi apabila turun ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, arak, judi, tenung nasib, sembah patung berhala, amalan syaitan, tinggalkanlah. Mereka tinggal serta-merta. Mereka boleh tinggal serta-merta. Jadi nak beritahu, memanglah maksiat ni bagi orang yang biasa buat, payah nak tinggal. Orang yang kaki minum arak, Allah payah nak tinggal. Orang yang apa ni, berzina pun gitu juga. Dan macam-macam lagi, payah nak tinggal. Tapi kalau dia betul-betul ikhlas pada Allah dan memperbanyakkan buat amal kebajikan, buat baik sama, lama-lama orang yang biasa buat ibadat banyak akan dapat menghilangkan kejahatan dia. Di samping hendaklah memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat Nabi, dia ni banyak, dia rasa dia sangat-sangat bersalah. Satu ketika dia menangis. Dia menangis-menangis. Nabi kata pada Sayyidina Umar Al-Khattab, kenapa dengan pemuda tadi? Kata Sayyidina Umar, pemuda tadi dia ada masalah sikit. Ada masalah. Dia nak jumpa Rasulullah. Rasulullah kata beri masuk dia. Maka dia pun masuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya, wahai orang muda, kenapa kamu menangis? Dia kata, saya menangis kerana banyak buat dosa. Saya telah buat dosa besar. Hari ini ramai orang yang menangis kerana gagal bercinta, tetapi tidak menangis kerana dosa yang dilakukan. Menangis, hilang harta menangis, tapi tidak menangis kerana dosa hari ini. Kita ada setengah ibu bapa menangis apabila anak dia gagal dalam peperiksaan, tetapi anak dia tak pandai baca Quran, tidak pandai sembahyang, tidak rasa apa-apa. Hari ni nilai dosa hari ni orang faham macam tu. Tak ada apa-apa pun. Jadi sahabat Nabi ni dia menangis sama. Nabi pun tanya, wahai orang muda, kenapa kamu menangis? Katanya orang muda tadi, ya Rasulullah, saya buat dosa besar. Besar sangat ke dosamu? Mana besar dengan langit, gunung ganang, bukit bukau? Dia kata besar dosa saya lagi. Mana besar dengan kursi Allah Ta'ala? Saya rasa besar saya lagi. Mana besar dengan arsy Allah Ta'ala? Saya rasa besar saya lagi. Besar sungguh dosa saya. Mana besar dengan pengampunan Allah? Besar pengampunan Allah. Tapi dosa saya sangat besar. Dia pun menangis. Nabi kata, ceritalah pada saya, apa dosa yang kamu lakukan? Dia kata, tak boleh cerita, saya sangat malu. Dan dosa saya sangat besar. Saya takut pada Allah. Nabi kata, ceritalah pada saya. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, saya ni dulu kerja saya duk gali kubur. Duduk gali kubur. Duk gali kubur. Jadi satu hari saya ada berkenan dengan seorang perempuan Ansar. Perempuan Ansar ni perempuan Madinah. Boleh jadi orang perempuan tu comel sangatlah, boleh jadi. Dia pun berkenan lah perempuan tadi. Tetapi malamnya wanita tadi pun mati. Bila dia dapat tahu bahawa wanita tadi mati, dia cepat-cepat bertugas sebagai penggali kubur. Penggali kubur. Baik, dia pun galilah kubur. Maka wanita tadi setelah dimandikan, dikafankan,
disembahyangkan dan dikebumikan. Dia pun kebumikan mayat tadi. Kemudian orang lain pun balik belaka dah. Dia pun dihasut oleh hasutan syaitan. Syaitan pun hasut dia. Maka dia termakan dengan hasutan syaitan. Dia gali balik kubur tadi. Kubur tu baru kok, dia kok tanam, dia pun gali. Kemudian dia pun menzinai wanita tadi yang sudah menjadi mayat. Tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala, wanita yang menjadi mayat berkata-kata. Berkata-kata, kamu tinggalkan aku dalam keadaan berjunub. Dan kamu adalah manusia yang sangat-sangat jahat. Dia pun terkejut, lari dia ditapukan ketakutan. Lantas dia pun duduk dalam rumah menangis, menyesal di atas kejahatan perbuatan yang telah dia lakukan. Dia cerita pada Nabi. Nabi pun rasa nak marah lalu pada dia. Jahat sangat perangai. Nabi pun marah dia. Nabi pun suruh dia keluar. Nabi marah pada dia. Mu ni memang orang jahat. Memang dosa besar dosamu. Dia pun dengar macam tu, lagilah dia sedih. Dia pun menangis dan dia pun balik ke rumah. Menangis, kemudian minta ampun, bertaubat bersungguh-sungguh pada Allah. Selang beberapa lama, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Maka malaikat Jibril tanya, "Ya Muhammad, kamu Allah ke kamu hamba?" Kata Rasulullah, "Saya hamba. Allah Ta'ala itu Tuhan aku, Tuhan saya." Baik, saya nak tanya, kamukah yang menerima taubat ataupun Allah terima taubat? Dia kata Allah Ta'ala lah yang menerima taubat. Dan orang yang minta ampun ni minta ampun padamu ke minta ampun pada Allah? Kata Rasulullah, minta ampun pada Allah. Kata malaikat Jibril, ketahuilah, orang yang kamu marah itu, orang yang datang kepada kamu ingin bertaubat, Allah Ta'ala telah terima taubat dia. Terima taubat dia kerana pengampunan Allah Ta'ala mengatasi kemurkaan Allah. Maka Allah Ta'ala pun terima taubat dia. Maka kita ni kena memperbanyakkan taubat. Ya, kita tak buat dosa sebesar itu mungkin, tetapi kita tetap juga minta pada Allah, biarlah Allah Ta'ala beri kekuatan kita supaya hati kita sentiasa ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan kita mengaku di atas dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, maka dia kata berat dosa itu menegah ringan dalam kebajikan dan rajinnya. Sabit rajin kepada taat. Sebab dosa ni kita jadi tertegah nak buat baik. Sabit dosa jadi payah nak buat baik. Sabit dosa jadi kita tak ada rajin pun buat amal ibadat. Sebab apa? Sebab dosa yang melingkari kehidupan kita. Maka oleh itu, marilah kita pakat tinggalkan dosa. Mana-mana dosa kita jangan buat. Hendaklah bertakwa kepada Allah, imtisalu awamirillah wajatinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu kamu buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah pada kamu. Buat ni Allah Ta'ala suruh buat, dan tinggallah Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang kita, jangan kamu tinggal semayang, jangan tinggal semayang. Allah Ta'ala suruh kita taat pada ibu bapa, taat ibu bapa. Nabi suruh kita taat pada suami, taat pada suami. Allah Ta'ala suruh melaburkan tudung-tudung kita dan juga menutup aurat kita, tutuplah aurat. Jangan tidak takut pada Allah. Kita banyak dosa, siang malam dah buat dosa, dan dosa kita banyak sangat. Kalau kita tak bertaubat, maka tak ada tempat dah diazab oleh Allah. Wal-iyazubillahi min zalik. Maka banyaklah bertaubat pada Allah. Cukuplah dosa yang kita telah lakukan dahulu. Jadi padanglah, jangan ulangi lagi. Sangat-sangat bahaya. Kalau orang dulu dia tak pakai tudung, kemudian dia pergi ke Mekah, balik Mekah pakai tudung, alhamdulillah, tiba-tiba tak pakai balik. Ni bahaya ni. Allah Ta'ala marah, mempermain-mainkan dia. Ada dalam satu kisah mengatakan bahawa
dekat negeri akhirat kelak, maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hamba Allah Ta'ala itu gambaran syurga. Allah gembiranya sang hamba tadi bila sahaja dia digambarkan syurga, nampak gambaran syurga daripada jauh, dia merasakan bahawa dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah suka tak boleh nak bayang lah bahawa dia ni sangat gembira kerana disangkakan masuk dalam syurga. Maka dia pun pergilah nak masuk syurga, tapi dia pergi kau jauh. Dia pergi kau jauh, tak masuk pun syurga. Sehinggalah dia sangat letih. Dia pun tanya pada Allah, ya Allah, macam mana dengan keadaan saya ni? Kenapa jadi macam ni? Nampak syurga tapi tak boleh nak masuk. Kenapa jadi macam ni? Kata Allah Ta'ala, aku sengaja buat macam tu kamu. Sebab mu datang ke dunia buat main-main dengan aku. Main-mainkan taubat, main-mainkan ibadat, main-mainkan hukum Allah Ta'ala. Dulu kamu mempermainkan, sekarang Allah Ta'ala nak mempermainkan kamu. Kamu tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Akhir sekali diarah malaikat supaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Wal-iyazubillahi min zalik. Akhir tidak, taubatlah kita pada Allah. Mari kita pakat taubat pada Allah. Banyakkan istighfar kepada Allah. Lebih-lebih lagi di waktu malam hari. Ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian marilah kita pakat tinggalkan dosa. Cukuplah dosa-dosa yang lalu tu, cukuplah. Kita tak mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini bahawasanya yang mengekalkan atas dosa itu setengah daripada barang yang menghitam hati. Apabila kita buat dosa, akan ada satu titik hitam di dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, dia kata sesungguhnya orang yang buat dosa ni ada rana ni gelap. Hati tu gelap di hati kamu ni. Bila buat dosa, satu titik hitam dalam hati. Kemudian buat dosa, tambah lagi titik hitam. Buat dosa, tambah lagi titik hitam. Akhir sekali, hati tak dipenuh dengan zulmat, dengan kegelapan. Gelap habis, gelap gambar hati. Hati yang dimasukkan hati qalbun, hati nurani. Yang hati ada cahaya. Tetapi apabila buat dosa, hilang, kekal, terkatup, tertutup cahaya Allah Ta'ala. Orang yang hati dia gelap dah. Dengar pun ayat Quran tak jadi benda dah. Baca ayat Quran tak jadi apa. Baca hadis tak jadi apa. Kabur ni azab neraka pedih ni. Tak ada dia apa-apa. Kita akan mati lagi ada azab dalam neraka, dalam kubur lagi. Sangat azab. Tak jadi apa-apa. Kita duduk atas muka dunia ni sementara saja. Lagi amalan-amalan kita bawa dosa kita depan Allah. Kita akan duduk depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hukum kita. Tak jadi apa-apa. Hati sudah sakit, hati sudah mati. Kata Imam Ghazali 3 hari je. Saya nak beritahu kepada muslimat sekalian, jangan sampai 3 hari tak masuk ilmu agama. Tak percaya, 3 hari je tak pergi belajar, susah lalu. Dah seminggu, hari Khamis ni malam hari ya hujan. Minggu depan kau berat. Kau berat. Jadi nak beritahu, kenalah kita ni sentiasa memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada buat dosa. Dan kalau kita buat dosa, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang buat dosa akan ada satu titik hitam dalam hati dia. Apabila dia buat